Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini, tular di media sosial mengecam Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, dan paling dikecam ialah Rafizi Ramli. Ada yang tular juga mengatakan kononnya harga petrol dan diesel akan naik sempena sambutan Hari Raya yang disambut tidak lama lagi. Namun demikian, perkara tersebut dinafikan Rafizi, tapi ramai juga yang menyindir, mengecam, kata mereka itu janji semata-mata. Tapi hari ini, akhirnya, apa yang dijanjikan dan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ini, benar-benar terjadi, yaitu harga petrol dan diesel kekal. Jadi dengan ini, maka tertutuplah mulut-mulut puaka yang suka memfitnah, mulut-mulut longkang yang berbau busuk mahu memburuk-burukkan kerajaan perpaduan ini. Apabila benar-benar apa yang dijanjikan benar-benar berlaku. Jadi nak cari isu, nak cari modal, nak burukkan kerajaan, pasti mereka akan mencari ruang untuk mahu cari untuk cara menumbangkan kerajaan, menghilangkan kepercayaan rakyat. Tapi hari ini, apabila diumumkan harga petrol dan diesel kekal bermula bagi tempoh 28 Mac hingga 3 April, bagi RON 95 kekal pada RM2.05 seliter dan RON 97 kekal RM RM3.47 dan diesel RM RM2.15 bermula 28 hingga 3 April, maka ini membuatkan kepala orang yang tidak suka dengan kerajaan ini akan mula jadi pening sekali lagi memikir bagaimana nak cari modal untuk mahu memburuk-burukkan kerajaan ini sekali lagi. Tapi akhirnya, seperti yang biasa berlaku, yang benar akan menang. Yang suka memfitnah, memutar belit fakta, pasti akan kedapatan juga akhirnya. Harga runcit bagi petrol RON 95 kekal pada 2,05 seliter, manakala diesel pula kekal 2,15 seliter bagi tempoh 28 hingga 3 April ini. RON 97 juga kekal pada 3,47 seliter menurut Kementerian Kewangan. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga siling iaitu RM 2,05 seliter dan diesel RM 2,15 seliter. Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk melebihi paras harga siling yang ditetapkan, katanya dalam satu kenyataan. Kerajaan akan terus memantau tren harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan rakyat terpelihara menurut Kementerian Kewangan. Saudara-saudara sekalian, satu pesan daripada kita semua untuk para netizen ialah jangan terlalu percaya kepada media sosial, terutamanya perkara-perkara yang bersifat tidak benar atau fitnah. Siasat dulu, baru percaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Agong bertitah sekali lagi berkait dengan isu stalking. Masih lagi tidak move on. Ramai lagi yang tidak move on dengan isu ini. Walaupun pihak polis ataupun PDRM telah pun memberikan nasihat dan juga peringatan bahawa tidak lagi perlu diperbesarkan atau disentuh isu berkaitan stalking ini kerana ianya telah pun didakwa dan juga telah memohon maaf. Oleh sebab itulah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong terpaksa mengambil inisiatif bertitah supaya jangan terus api-apikan kemarahan isu stalking.
Daulat tuanku, daulat tuanku. Dengan ini, bolehlah kita anggap bahawa Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong telah menoktahkan isu ini. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menegaskan, semua pihak perlu berhenti daripada mengambil kesempatan berhubung kontroversi stalking bertulisan kalimah Allah. Sebaliknya, baginda mahu semua pihak, terutamanya pemimpin masyarakat, bertindak matang. Saya telah menitahkan untuk tindakan diambil mengikut lunas undang-undang. Maka tidak perlu lagi untuk mana-mana pihak terus mengapi-apikan kemarahan secara berterusan, titah baginda. Tindakan diambil bukanlah untuk menghukum semata-mata, tetapi sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua untuk menjaga sensitiviti rakyat Malaysia titah Seri Paduka hari ini. Kenyataan Sultan Ibrahim juga dihantar ke Facebook yang mengingatkan semua pihak supaya mengambil iktibar daripada kejadian itu dan berusaha mengeratkan perpaduan. Kemarahan yang berlarutan tidak akan menguntungkan sesiapa. Semua pihak, terutamanya pemimpin masyarakat, perlu bertindak matang, titah baginda lagi. Ajaklah rakyat ke arah perpaduan, bukan perpecahan. Inilah peluang untuk mendapat pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain dalam masyarakat kita yang majmuk, agar perkara sebegini tidak berulang lagi, titah Seri Paduka. Hari ini, polis di Raja Malaysia menasihatkan orang ramai agar bertenang dan tidak menyumbang apa-apa yang boleh membawa kepada peningkatan ketegangan di dalam negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Suhaili Muhammad Zain, berkata, ketika ini keadaan agak panas dan isu stalking yang mengundang kemarahan sesetengah pihak boleh menjadi pemangkin kepada krisis yang lebih buruk. Saya nak ambil peluang untuk menasihatkan semua pihak, stand down, sudah-sudahlah, kata beliau. Saya bersetuju apa yang saudara Khairi kupas. Pihak kami cukup bimbang ada perkara yang asalnya tidak libatkan isu perkauman, tapi libatkan dua kaum berbeza. Ia boleh dijadikan pemangkin kepada isu ini perkauman. Kami tak nak lihat insiden seperti Kampung Medan berulang. Ia hanya memburukkan imej negara, katanya pada sidang media di Bukit Aman hari ini. Semalam, Khairi yang juga pernah memimpin Pemuda UMNO dalam siaran podcast Keluar Sekejap menggesa. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dan umat Islam yang marah terhadap Kekemat agar menghentikan kecaman mereka terhadap syarikat itu. Ketegangan yang semakin memuncak itu menyaksikan sebuah cawangan kedai serbaneka Kekemat di Bidor, Perak dibaling dengan bom petrol awal pagi semalam, manakala polis sedang menyiasat ugutan terhadap syarikat pembekal stoking Kekemat, Xinjiang Chang Sdn Bhd. Akmal sendiri membuat satu laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Jasin berhubung ugutan bunuh yang diterimanya pagi semalam. Saudara-saudara sekalian, ada pelbagai isu atau ulasan daripada netizen berkait perkara ini. Ada yang mengatakan bahawa sudah-sudahlah, berhentilah mencurah kemarahan, berhentilah mencurah minyak petrol, berhentilah mengapi-apikan perkara ini, kata mereka. Kerana jangan nanti kita takuti, kita risau, yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, Red Parrot kata, Agong adalah ketua agama Islam Persekutuan. Sebagai rakyat Malaysia yang berpegang kepada rukun negara, titah Agong harus ditaati. Akmal hanya pemimpin kecil yang cuba nak jadi hero dalam kalangan Melayu Islam. Kekemat dah minta maaf dan juga telah didakwa di mahkamah. Pembekal Kekemat di Johor yang mengikut stalking dari China juga telah diambil tindakan. Oleh itu, gesaan Akmal untuk boikot adalah keterlaluan. Memandangkan ramai pekerja daripada Kekemat itu adalah berbangsa Melayu.
Selain daripada itu, ada juga berbangsa India ataupun Cina. Maka dengan itu, kalau betul-betul kekemat ini diboikot sepenuhnya, maka akan ada ribuan orang kehilangan pekerjaan. Bukan mudah untuk mencari pekerjaan pada masa kini. Kawak pula kata, ugutan membakar kilang dan yang import stocking dan bom petrol telah dilontar ke sebuah cawangan kekemat. Jadi harap-harap perkara ini jangan berulang lagi, kata beliau. Beliau juga mengingatkan supaya beringatlah sebelum melakukan, ingat kesan dan akibat. Selain itu, sama-sama kita menyambut seruan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Apabila baginda menasihati, maknanya seluruh Malaysia, bukan saja rakyat tetapi termasuk para pemimpin, jemaah, menteri, pembangkang kerajaan perlu mematuhi titah Seri Paduka Baginda itu. Di samping itu, dengan teguran dan nasihat daripada Polis Diraja Malaysia, kita juga patut mengambil iktibar dan berpada-pada dalam satu-satu perkara yang melibatkan kesejahteraan seluruh negara Malaysia. Saudara-saudara sekalian, Scarlett pula kata, isu stalking ini jangan dijadikan sesuatu isu yang boleh menonjolkan hanya peribadi ataupun untuk digunakan untuk kepentingan seseorang ataupun parti politik, kerana ianya tidak menguntungkan Malaysia. Greket 7773 kata, setuju tuanku, terima kasih tuanku, daulat tuanku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Semoga dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong ini menoktahkan sepenuhnya kepanasan berkait kemarahan isu stalking. Kita jumpa lagi. Bye-bye.